أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واختفى بأثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam jemaah, pelajar-pelajar, siswa-siswi yang dirahmati Allah sekalian. Al-Islam aqidatun wa syari'ah. Islam, akidah dan syariah. Jadi dalam mukadimah ni dinyatakan yang Islam dia mempunyai dua komponen utama, akidah dan syariah. Jadi sedikit pengertian secara konseptual tentang akidah telah kita jelaskan minggu sudah. Jadi yang keduanya ialah syariah. Yang dimaksudkan dengan syariah ini ialah hiya an-nuzum allati syara'aha Allah aw syara'a usulaha liya'khudha al-insanu biha fi 'ilaqatihi bi rabbih wa 'ilaqatihi bi akhihi al-muslim wa 'ilaqatihi bi akhihi al-insan wa 'ilaqatihi bil kaun wa 'ilaqatihi bil hayat. Syariah ni dalam bahasa yang mudahnya ialah sistem ataupun peraturan. Bila sebut peraturan maknanya dia mengikat kita. Macam peraturan lalu lintas JPJ. Ya. Merah tanda berhenti, kuning tanda speed laju-laju. Hijau tanda berjalan. Suka ke tak suka kepada warna itu, tiga warna itu saja yang dipilih oleh JPJ untuk menetapkan peraturan lalu lintas. Saya suka ungu, suka tingkau. Engkau nak warna ungu ke, warna biru ke, biru kelak ke, suka hatilah. Tapi macam mana pun tiga warna itu saja. So you have to follow the rule. Suka ke tak suka. Pak kena saman. Cik, pasal apa cik saman saya? Saya tak langgar siapa-siapa. Saya okey. Malah kalau saya aksiden syahid fi sabilillah. Kan? Kita nak syahid ke itu masalah kita. Tapi masalah dia ialah kerana apa? Kerana itu adalah peraturan. Kalau manusia pun boleh buat peraturan tawahala, kan? Masa tahun awal 90-an saya ingat saya masa tu. Manusia ni ataupun masyarakat kita ni di mana-mana pun pada peringkat awal dia nak menerima peraturan tu rasa agak sukar dan payah. Bila kerajaan ambil satu langkah macam mana nak mengurangkan kemalangan di jalan raya di kalangan pembonceng motosikal. Jadi pada masa tu peraturan setiap kali kita naik menunggang motosikal kena buka lampu di siang hari. Zaman hampa ni sebab apa? Sebab motor tu start memang nyala lampu dah. Kan? Jadi masa zaman saya dulu tu, zaman kalau nak buka lampu kena tekan lah. Tutup buka. Jadi pelik kita masa tu. Kan? Masa tu baru balik daripada Mesir, naik tengah hari, kita pun nampak orang buka lampu, kita pun buat isyarat. Buat isyarat. Pasal apa buka lampu siang-siang? Gila lah. Jadi masa tu ramai orang gila di atas jalan raya. Tapi oleh kerana peraturan jadi kita terima, kan? Jadi kita anggap benda tu sebagai satu peraturan untuk menjaga kemaslahatan kita. Jadi pada hari ini dengan kita sekali gila. Lebih gila ialah motor tak start lagi lampu menyala dah. Jadi macam tu lah kalau manusia pun boleh buat peraturan, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pihak berkuasa melalui agensi-agensi kerajaan buat peraturan. Sebab apa? Sebab dia ada kepentingan yang lebih besar. Nak mendidik, kita kata pengguna jalan raya. Kalau tak suka jalan raya di Malaysia, pergi guna jalan raya Thailand. Macam tu. Jadi macam itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia cipta manusia,
Dia tak boleh biar semua manusia buat. Ada benda yang Tuhan kena buat, kalau tidak bergaduh. Terus hak benda Tuhan buat pun manusia bergaduh. Tambahlah benda yang manusia buat, pastilah manusia akan bergaduh. Malah peperangan pada hari ini berlaku sebab apa? Kerana peraturan manusia. Pasal apa berlakunya perang dunia kedua? Sebab Jerman tak puas hati. Jerman tak puas hati disebabkan kerana tindakan yang telah dikenakan daripada kerajaan bersekutu pada ketika itu, dan Jerman kena bayar pampasan perang yang begitu banyak sehingga rakyatnya kebulu. Dan cara dia macam mana? Kerana dia tak puas hati, jadi maka dia mengisytiharkan perang kali kedua. Dan kali ini dia memangsakan orang Yahudi. Itu dia punya pasal. Cuma yang berlaku perang dunia, sedangkan dalam sejarah Islam tak pernah berlaku perang dunia. Yang berlaku ialah perang untuk mempertahankan akidah. Itu pun sebab kerana apa? Orang-orang musyrikin, orang kufar tidak memberi ruang kepada umat Islam untuk mengamalkan cara hidup mereka. Jadi konsep jihad dalam Islam ni bukan dalam bentuk ofensif, tetapi lebih kepada defensif untuk mempertahankan itu. Baik, jadi peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan yang dia ubah sendiri, ataupun benda-benda fundamental hukum supaya manusia ambil untuk apa? Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sebab apa? Benda yang paling penting sekali ialah macam mana manusia nak beribadat. Nak beribadat, al-aslu fil ibadah ta'abudiyun, kan? Dia panggil apa? Ghairu maqulatil makna, ulama kata. Dalam masalah ibadat, punca sebab Tuhan suruh kita sembahyang Zuhur, tak tahu sebab dia. Pasal apa kena buat 4? Pasal apa subuh kena buat 2? Walaupun manusia boleh cari rasional lain yang hampir kepada perbuatan sembahyang. Kalau kamu baca buku yang ditulis oleh Dr. Zainal, kan? Dr. Daniel menceritakan tentang kelebihan pergerakan dalam sembahyang. Bukan sebab itu, tapi itu adalah hikmah kebaikan-kebaikan dalam sembahyang. Pasal apa Maghrib 3, kan? Pasal apa zakat dikenakan setahun sekali, awak tak kena 10 tahun sekali? Dan pasal apa puasa di bulan Ramadan, awak tak sambut masa cuti sekolah Disember, kan? Mudah tak? Kanak-kanak pun cuti, cikgu pun cuti, ibu pun cuti, kan mudah gitu, kan? Pasal apa pergi buat haji mesti ke Mekah? Lebih baik kita franchise saja. Kaabah itu kita buat di Putrajaya, datarannya dah ada, cuma tinggal nak ambil kiswah Kaabah, balut, pusing kat situ. Siapa nak buat haji di peringkat Asia Tenggara datang ke Malaysia, boleh meningkatkan kita punya pelancongan, kan? Kan hebat, melancong sambil buat haji di Malaysia, kan? Pasal apa kena pergi ke sana? Pasal apa tak pergi ke Madinah, ke Masjidil Aqsa? Pasal apa mesti di Mekah? Sebab apa? Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang kena buat. Manusia tak tahu cara macam mana nak respect, nak masuk ke dalam istana, kena ada cara dia. Tahu tak kata tiap-tiap raja ni dia ada warna pelik-pelik. Bukan boleh pakai baju sebarangan nak masuk menghadap raja. Ada raja ni tak suka baju warna pink. Ada yang raja ni yang agak mungkin macam lembut, jiwanya lembut, au-au, dia suka kepada warna pink. Jadi pergilah tanya bahagian protokol, nak ambil PJK ya, kan? Ingat jasa kebaktian, kan? Bukan jaga kampung, kan? PJK tapi persiapnya itu, ya Allah, preparationnya yang raja tak kenal pun siapa yang nak terima PJK tu, kan? Dia boleh pergi letak kat kedai roti canai, you pergi ambil situ lah. Tapi tak, kita nak pergi ambil pingat tu. Nampak tak? Jadi ada protokol dia. Protokol ni pula bukan kita yang boleh suka hati kita cik masuk istana dengan pakai cap, ada lambang kanabis, pakai baju T. This my life, this my way, kan? You kena respect lah to each other. Kepala otak hang raja kata, kan? Siapa yang raja, lu ke gua? Kan? Ada saya balik hari tu ke Pahang, kan? Kebetulan dia pesan temelur tu,
Sultan Pahamai dalam kawasan Temerloh, imam hak satu masjid dia demam, jadi dia tak boleh pergi, jadi ganti dengan orang lain. Jadi Sultan Mak Syah tanya, pasal apa imam tak turun? Dia tanya hak tu saja, imam hak demam tu koma. Lega demam, pergi panggil Sultan, panggil pergi menghadap dia. Hak ni pak mentua saya cerita kan. Jadi bila pergi menghadap, Sultan tanya, pasal apa kamu tak datang menghadap betok? Bu Sultan Mak Syah duk main bola kepala botak tu dah. Dah bagi tu. Terus tu kita duk tengok, nak tengok muka kata Mak Syah, tengok muka surat hadlah sekali hak tentang sukan kan. Jadi hak tu tengok hari-hari, tapi bila masuk menghadap ni kira dia nak jawab, dia kata tuanku patik, tuanku patik, patik tuanku. Nak jawab tu tak keluar, dia nak bagi tahu kata tuanku patik ni sebenarnya demam. Duk tuanku patik, patik tuanku, dia kata siapa patik, siapa tuanku, senyap. Jadi itu baru yang duk keluar dalam surat bang. Jadi begitu. Jadi Allah ada cara, ada kaedah dia macam mana dia nak atur hubungan kita dengan dia ya. Dan yang ikut peraturan ini baru dikira sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak, dia jadi hamba setan. Baik. Kemudian wa ilaqatihi bi akhihi muslim, peraturan-peraturan yang cuba organize hubungan sesama manusia. Tak. Hubungan kita dengan sahabat kita yang se-Islam. Ada. Macam mana kita nak jumpa? Hai, oi, lu, what's up man? Shit, assalamualaikum. Itu cara dia. Oi, lama tak jumpa kau ni, kau mampus dah. Itu bukan cara untuk menyapa dalam Islam. Kan, bukan seperti itu. Bro, lama tak jumpa. Peace man. Bukan cara tu. Walaupun mungkin antara kita menggambarkan orang kata apa keakraban kita, tapi cara dia mesti bermula dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara dia bukan Assalamualaikum. Tak tahu kan bahasa WhatsApp ni Islam. S-A-L-A-M, salam. Okey lah. Okey, wassalam. Kita pun balas balik. Hak jenis tulis S-L-M, dia selimut putih. Kan? Islam dan main apa nama tu. Apakah? Jadi kita pun tak tahu. Kita pun jawab WSL, WhatsApp. Tak tahu WhatsApp kan. Jadi begitu. Tak ada masalah. Bolehlah bagi elok copy paste kan. Begitulah juga hubungan kita dengan sesama Muslim ni macam mana. Hak kita dengan saudara se-Islam, hak dengan jiran kan. Ada kaedah dia. Nanti ni kita cerita, cumanya di sini dia bagi satu terma untuk definisi. Dan juga hubungan kita sebagai hamba Tuhan ini dengan manusia walaupun berbeza agama kan. Dengan orang yang bukan Islam, orang yang tak ada agama, orang yang ada agama, orang yang bukan sebangsa dengan kita, ada dia punya, orang kata apa, kaedah tata cara untuk kita bermuamalah dengan mereka. Ada dalam Islam. Wa ilaqatihi bil kaun, dan juga peraturan-peraturan yang menyusun hubungan kita dengan alam. Maknanya kalau tak ada siapa-siapa atas muka bumi ni, kira tinggal hang saja. Hang dengan kucing. Jadi macam mana diminta supaya kita ni menyayangi haiwan, tidak boleh mendera haiwan. Antara sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam syurga, sebabnya banyaklah. Tapi antara sebabnya itu ialah diceritakan kerana apa? Kerana dia melepaskan seekor burung yang tersepit. Itu je. Bukan tengok burung tu pada muka mampus. Itulah. Bukan macam tu kan, ada cara dia kan. Diminta supaya kita berlemah lembut dengan kucing. Kan ada kisah macam mana seorang pelacur Bani Israel pada zaman dahulu. Kerja dia memang kerja pelacur lah kan, memang kerjanya kerja menyundal. Jadi pergi ke padang pasir, tiba-tiba dia jumpa telaga, dia minum pula setahun pakai capal dia, kasut setelah capal. Itu kegunaan kasut capal. Kalau hampa guna kasut Nike,
pakai guna kasut Asadi, tak diguna sebab dia terbuka. Sebab tu jangan gelak kasut Aladin tu, ada manfaatnya. Pipi kenuri, tiba-tiba cawan tak cukup. Besar kasut tu. Kalau pergi cawan maklah ni campur dengan ketua air banyak mana sangat, dibubuh dalam capar, minum relax. Halal tak? Halal, tak ada masalah, bukannya haram. Cuma soal tergamak nak minum itu masalah. Tak ada masalah tu, kan? Jadi masa dia duk minum tu, tiba-tiba datang seekor anjing. Elok. Hak sekong kerja buat menyundal, hak mai pula najis mughalazah. Mai anjing, Assalamualaikum. Ini buat apa ni? Nak minum sikit. Dia kata dia nak minum. Perempuan tu naik. Dalam perjalanan dia tu, dia teringat, kesian juga anjing, dia nak minum macam mana, kan? Dia bukannya boleh turun, dia bukannya ada kasut pun apa semua. Jadi kerana ada kasih kepada haiwan, dia patah balik, dia turun masuk. Payah dulu mana ada timba. Kalau ada timba pun vandalism punya kelaku habis dengan timba-timba tu. Cuba bayangkan time kita nak telefon, bibi dia tengok telefon ada tapi gagal, telefon hilang. Jadi macam tu lah. Bibi tengok timba tak ada, jadi dia terpaksa turun, kemudian dia minum. Kerana perbuatan dia mengasihi makhluk Tuhan yang bukan sejenis dengan dia. Tapi anjing, Tuhan pun kalau nak hantar tak salah buat main anjing, hantarlah beruang panda ke kan, beruang ke perimau ke, mampu dah pula tu. Tak jadi cerita, kan? Jadi buat main, tapi buat main anjing. Kerana Tuhan tengok dalam hatinya itu ada perasaan kasih. Ada perasaan kasih kepada kita, kata binatang yang Allah hantar, tapi manusia kena bantu. Yang jaga kebajikan haiwan tu bukanlah haiwan sendiri, tapi manusia yang tolong sayang haiwan. Tapi manusia tak bolehlah sayang haiwan tu lebih daripada sayang anak dia. Dekat haiwan tu beli makanan friskas. Friskis ke friskas? Yang datang tu jamu makan, lepas tu bangun pagi shampoo elok apa semua, kena kucing Parsi tu, kan? Kalau kucing Sping tu tak apa sebab dia tak ada bulu, kan? Elok apa semua, bagi tidur dalam aircon, ada hotel kucing, kan? Yang anak tu di sekolah tak bagi duit, kan? Baju koyak, itu tak kena, tak boleh. Nampaklah di segi urutannya tu, maknanya hubungan dengan haiwan. Jadi kerana itu Tuhan mengampunkan dosa dia. Cumanya aku nak pesan ke hampa, cerita ni hadis ni dia nak cerita tentang macam mana galakan kita supaya mengasihi haiwan. Janganlah ambil hadis ni, dia tu kerja pelacur, kalau dia bagi minum anjing maknanya Tuhan ampun dosa dia. Hampa pun kerja gigolo. Ada hadis pun, Ustaz jangan kata apa, kami ni walaupun kami buat dosa besar tapi kami belah bucin, bawa macam tu jahanam lah. Jadi itu petik cerita di luar konteks. Cuma cerita tu panjang lah. Jadi pendidilannya kerana dia buat baik kepada haiwan tu, Tuhan appreciate kebaikan yang dia buat walaupun pekerjaannya tu jahat. Cuba bayangkan kalau katalah dia tu baik macam kamu, memang baik macam kamu, main semayang, tapi celah-celah tu baik pula kepada haiwan, lagilah Tuhan sayang. Jadi itu cara kita nak istimbat, kita nak petik daripada penceritaan. Tuhan ambil hak paling lekeh sekali punya contoh sebab nak bandingkan dengan kita ni taklah seteruk itu. Cuba bayang kalau kita yang keadaan seperti ini, kita buat baik, tentulah Tuhan akan mengampunkan dosa kita. Macam mana dalam Islam ni dia larang kita, kan? Hadis Rasulullah SAW menyebut, la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid. Jangan kencing di dalam air yang bertakung. Walaupun di situ tak ada siapa ada kamu, jangan kencing kat situ. Tak tahan dah ni, saja dikencing kat situ. Tak boleh, haram dan makruh. Sebab apa? Saat lagi tiba-tiba datang kucing, datang musafir, datang student UiTM penat berjoging, tengok-tengok bau air, ambil minum. Mungkin kerana kandungan mineralnya itu sedap asli, masih sikit. Elok yang member ni tu tak tahan, berak pula cerah tu.
elok jadi cendol jadi jangan begitu. Macam mana dalam Islam ni dia ajar supaya jangan kita kencing, jangan kita buang air besar di bawah pokok tempat orang berteduh kan, dan juga di kawasan ada buah-buahan jatuh tak boleh dia jatuh. Strawberry besar coklat kan. Kita tak makan tak apa buah jatuh. Jangan fikir kamu tak makan adik-adik semua, tapi ada makhluk Tuhan yang akan makan. Mungkin dia main susah daripada kita. Hak tu saja makanan ada untuk dia, dia ambil dia makan. Dia tak makan hak bahagian elok, dia makan hak bahagian buruk. Jadi sebab tu biar tinggal, sebab akan ada orang yang ambil. Kalau katalah manusia tak makan, saat lagi ada main musang ke apa ke, tiba-tiba kita pergi buat kan, coklat covered bagus punya kan, dia makan-makan rezeki dia hari tu bodoh sebulan. Jadi dia tanya pasal apa musang ni tak boleh dah A, B, Q. Siang ke dia sebab makan benda-benda macam. Tapi kalau kita tengok dalam agama lain lagi teruk, dia menjaga hubungan dia dengan alam itu lebih daripada hubungan dia dengan Tuhan. Ada setengah tu vegetarian kan, jenis veggie, tak makan langsung sebab kesian kepada haiwan kan, tak mau sembelih apa tu, makan sayur saja. Hang kesian kepada lembu sehingga menyebabkan manusia tak cukup zat, tak cukup vitamin, tak cukup protein. Jadi tak boleh juga, sebab haiwan ini Tuhan buat memang suruh kita kesian kat dia, tapi Tuhan buat dia untuk kita. Khalaqakum ma fil ardi jami'a. Tuhan cipta untuk kita. Kita makan ayam, kita makan lembu. Kalau kita tak makan ayam dan lembu tu yang ada di sekeliling kita, takkan kita nak makan harimau? Jadi sebab itu haiwan-haiwan ini, kalau kita tak makan, haiwan buas lain akan makan dia. Jadi sebelum haiwan buas makan dia, baik kita makan. Jadi sebab itu Islam ni dia susun cantik dah. Ya. Dan yang terakhir sekali, wa ilaqatuhu bil hayat. Sistem yang mengatur kita kata kehidupan kita secara overall, secara keseluruhan hidup kita itu pun ada peraturannya. Jadi itu maksud syariah. Maka sebab itu dalam syariah ini ulama membahagikan pula ada hal yang berkaitan dengan ibadah. Hak ni hak susun hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian dia ada muamalah urusan jual beli. Bukannya kita boleh ambil barang sesuka hati. Tengok-tengok kena ambil. Pemilikan barang ini berlaku dengan cara jual beli. Tuhan iktiraf tu. Ambil, bayar duit. Ambil, bayar duit dan redha. Kalau ambil, bayar duit, kawan tu tak mau jual, tak boleh juga. Tak pasal-pasal ni token apa nama ni, Note 3 ni berapa? 2,399. Lu bagi diskaun sikit 1,800. Nak ambil 1,800. Terus kita ambil tak blok. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Haram ambil. Tak boleh. Dosa kita. Jadi begitu. Baik. Dalam muamalat ini dia susun cara macam mana kita nak mengumpul kekayaan. Pinjam, ambil sah. Cara-cara manusia mendapat harta dengan cara jual beli, ataupun orang sedekah, orang wakaf kat kita, orang hadiah kat kita, kita hadiah kat orang. Ataupun juga dengan cara kita mati meninggalkan harta yang sangat banyak. Dia tinggal kat kita kereta kebal, dia tinggal kat kita jet peribadi, dia tinggal kat kita cincin 24 juta rupiah. Tak banyak mana lah kan? Jadi itu saja. Tapi kalau orang lain mati, dengar-dengar Bill Gates mati, alhamdulillah, pasal apa harta Bill Gates dapat kat aku, apa kena mengena dengan Bill Gates? Tak boleh kan? Kan? Jadi itulah kan? Selepas muamalah, kemudian ulama membincangkan tentang munakahat, baru masuk kan? Dengan Tuhan, bab muamalah ni bab nak makan, bab menggedarah. Jadi manusia ni dia bergaduh kalau dia tak dapat makan. Tak percaya, cubalah buat jadual pengajian kamu di UiTM ni, tak ada rehat langsung, berhenti waktu semayang kan? Tak makan, pipi kita nak order, kita pun bawa kawan-kawan kita, jom kita pergi kena cak hotel kat Kis, cak hotel
punya seronok bawa kawan-kawan dekat-dekat satu bak, elok sampai KIS tutup. What happen? Biasanya kalau standard level UiTM punya student, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, ya Allah kami sabar dengan ujian. Tapi kalau pelajar politek anak haram jadi begitu. Jangan bak makan, dah settle makan, dah kenyang dah, perut sudah gemuk, baru dia fikir benda lain. Maka sebab itu dibahaskan tentang bab muamalah, nak bab munakahat, bab kahwin. Jadi bab kahwin ni dia talk macam mana kita nak, orang kata apa, memenuhi keinginan fisiologi kita dan juga seksologi. Bukan jenis main-main I love you, you love me, you suka, jom kita kahwin, jom. Dia bukan macam tu. Dia ada cara dia, tak semudah itu, kan? Kemudian sambung pula selepas itu dengan bab talak, dengan bab hadanah, kemudian bab dia panggil jinayah. Sebab apa? Bila kata dah makan kenyang, perut pun dah settle dah, kemudian nafsu pun dah kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup, manusia akan melakukan kejahatan. Maka ulama membincangkan bab jinayah. Dan yang terakhir sekali ialah bab al-imamah, tentang bab kenegaraan. Jadi itu semua ada di dalam syariah. Baik. So maknanya komponen akidah dan syariah ini dia membentuk satu part yang sangat integral bagi konsep kesatuan Islam itu sendiri. Baik, al-aqidah wa syariah fi ta'biril Quran. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quran ni dia akan selalu menggandingkan akidah dengan syariah. Digambarkan tentang akidah itu dengan iman, manakala syariah itu dengan al-amalus soleh. Sebab tu kita tengok banyak ayat, contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mesti dia akan sebut innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan juga melakukan as-solihat, kan, kebajikan, perkara-perkara baik. Wa 'amilu, amal ni buat, solihat, benda baik, buat ni dia ada dua, buat betul dan juga buat untuk jangan buat. Jadi termasuk dalam beramal ialah melakukan perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat, dan juga satu lagi, buat dengan meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Benda wajib, benda sunat, amal dia buat. Manakala benda haram, benda makruh, masuk dalam kategori buat tinggal. Jadi laksana dengan tinggalkan itu termasuk dalam kategori al-amal. Orang yang bersembahyang, orang yang berpuasa, orang yang menjaga kebajikan, orang yang melakukan kebaikan kepada semua manusia, as-salihat. Orang yang tidak berzina, orang yang tidak minum arak, dia juga melakukan as-salihat. As-salihat dengan cara apa? Dengan cara dia mengurangkan kelahiran, kita kata anak-anak luar nikah. Dan juga kalau kata dia mabuk, dia mengurangkan. Kalau dia tak mabuk, dia mengurangkan kadar-kadar jenayah. Berapa banyak jenayah berlaku, pembunuhan berlaku, pergaduhan berlaku disebabkan minum arak, disebabkan mabuk, disebabkan otak tak center, disebabkan dadah. Nampak tak? Jadi walaupun benda-benda haram ni, zina, rasuah, judi, arak ini, dia bersifat internal. Maknanya kita saja yang buat. Kami buat projek dalam kereta kancil yang sempit itu tak melibatkan ustaz pun, kan? Kami tak perlukan sesiapa untuk menyaksikan dengan perjuangan kami ini, kan? Betul tak melibatkan sesiapa. Tetapi selepas itu, siapa yang terlibat? Kalau kena tangkap sat lagi, panggil habis, dibicarakan oleh lembaga disiplin yang patutnya ada kuliah masa tu. Kalau dulu saya jadi KPP dan juga KPP, siapa-siapa KPP terlibat dalam disiplin, kena soal siasat, kena soal selidik, tanya lelaki, tanya perempuan, you telah
menyebabkan kami membazir masa. Kan? Berapa jam kuliah tak masuk. Dalam kuliah tu 2 jam tu ada 40 orang student duduk tunggu. Hanya kerana kamu berdua. Kamu di sini bukan hak ni nak, hak lain tu. Hak UiTM Perlis tu. Oh, sebab dia perkat dengan Siam. Kan? Cerita dia macam tu. Tak ada masalah. Betul tak ada masalah masa tu, tapi selepas itu banyak masalah. Kan? Tiba-tiba celah tu keluar pula anak menakan, keluar pula cucu. Kita akan nampak benda tu sampai ke bila-bila, sampai kita mampus. Ya. Jadi dengan meninggalkan benda-benda haram ini adalah merupakan as-salihat. Jadi sebab itu Al-Quran selalu menggandingkan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Tak ada ayat yang menyebut orang yang beriman tiba-tiba dia berhenti tahu. Dia mesti ada wa amilus solihat. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Sesiapa yang melakukan amal soleh, laki perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. Hak tadi dia sebut sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hak ni dia kata siapa yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman. Maknanya ayat ni sama ada dia mula innal ladzina amanu dulu ke, dia mula amilus solihat dulu ke, kombinasinya tetap akan wujud di antara iman dan juga akidah. Dia nak tunjuk apa pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita tahu yang Islam ni dia bukan akidah saja. Maknanya kita nak masuk syurga ni bukan setakat kita duduk atas kursi ni kita percaya, ya percaya aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada para malaikat dan juga rukun iman yang 6 tu. Kita duduk seronok buat hidung, tengok apa nama Power Ranger, tengok PU pencetus umar. Itu kita tak buat apa dah. Sebab kalau katalah hanya semata-mata akidah itu saja yang menjadi elemen utama Islam, hak lain tak ada, dia jadi kita ni yang ngangan duk syok hang beriman tak? Beriman. Duk baik saja dah. Kan? Daripada duk saja baik. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang padu, yang jitu, kerana kita yakin dengan Allah itu sebagai Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia bukan kata al-ilah huwa Allah. Dia tak kata Tuhan itu Allah, bukan. Tapi dia sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu memberikan keyakinan kepada kita untuk melihat macam mana kita nak reward balik keyakinan kita kepada Allah. Kita nak uji yakin kepada Allah tu macam mana. Kalau katalah kamu ni nanti ni kamu bercinta dengan seorang perempuan, kan? Kamu pun duk hantar SMS kata I memang sayang you sangat, I tak boleh hidup tanpa you tahu, dunia ni gelap. Kan? Kalau you air adalah tebingnya. Kalau katalah air burung, you lah sayapnya. Kan? Kalau katalah you wifi, I dah node-nya, iPad-nya dan sebagainya. Dia tak boleh pisah. Tapi orang perempuan ni dia tak percaya, kan? Dia tak percaya alamak lu orang lelaki boleh cakap apa benda ni, kan? Gua pun mau bagi tahu dululah. Gua dulu ke bini gua pun minta benda yang sama. Cuma dia tanya apa bukti? Tak cukup lagi kah dengan kita melafazkan kata-kata yang indah, kan? Saya sanggup merenangi, orang kata apa, mengharungi lautan api. Biarlah atas muka bumi ni tak ada siapa masa tu, tapi kalau you tak ada, I tak kahwin dengan orang lain. Dia nak bukti. Bukti dia macam mana? Bukti dia macam mana? Apa bukti dia? Kalau saya tanya kamu dapat bukti apa? Naik bangunan apa namanya nilap terjun. Inilah bukti dia. Bukti dia pergi jumpa pak dia, kata pakcik,
Saya memang tak tahan sangat tengok anak pakcik ni kata. Tak gila ni. Tolonglah bagi keizinan untuk saya berkawan dan berkahwin dengan dia. Kemudian pak dia kata, tak apa. Di balik habang kat mak pak hang suruh main sini, kita kira bagi jadi. Itu bukti dia. Nampak tak? Masa berkira tu Ustaz lagi dia pun kata dah, Ustaz, harga ikan dah naik, harga minyak pun dah naik. Minyak dalam pasaran dunia tak stabil. Tak ada. Tak lagi, dia bubuh antaran 10,000 serba satu. Kita pun dengar-dengar 10,000. Nak harapkan pinjaman PTPTN apa dah sangat. Takkan nak jual kerepek? Hang himpun jual kerepek tu 20 tahun pun tak cukup 10,000. Kecuali hang jadi tokek kerepek. Jadi nampak macam mana? Jadi kita terpaksa berusaha lah cari 10,000. Ataupun pergi jumpa, nikah dengan aku. Mati dia. Kita pun tanya balik, you nak nikah dengan I? Pak, you bagi kat I 10,000. You nak kat I ke tak nak? Nak. You 5, I 5. Kalau tidak, I akan cari yang memang murah lagi pada tu. I ada pilihan kan. Mai banyak lagi daripada Cina apa semua bercampur lagi. Jadi masa tu orang perempuan pun kata tak apa, kita akan share bakat cari duit apa semua, main 10,000 dia bagi kat kita. Pak dia harap tak tahu pun yang kita pau anak dia. Hang pau aku, pau anak you. Pau sama pau. Ini baru adil. Jadi begitu. Akhirnya kahwin, dapat anak 5. Okeylah. Asal daripada dah ada orang ke belum. Dengan pinjam buku lah apa lah. Pinjam buku macam dah tak dipinjam buku member lain. I tak boleh lah nak baca buku dia, tulisan dia bodoh sangat. Tapi bila baca tulisan you, dia memberikan inspirasi. Macam bohong mereka tu. Jangan percaya lah. Ni percaya saya seorang saudara. Baik. Jadi sebab itu syariah ini dialah yang membawa manusia, yang membentuk manusia supaya membuktikan akidahnya itu betul. Yang menjadikan kita sebagai hamba Tuhan yang sebenar ialah syariah. Kalau tak ada syariah, samalah kita dengan orang lain, samalah kita dengan orang asli. Sebab apa? Sebab duduk dalam otak ni tak boleh nak, tak ada satu alat yang boleh transform daripada otak kita tu data-data yang membuktikan dalam pen drive bila dicucuk di dalam komputer besar mengatakan yang kita memangnya yakin dan beriman kepada Allah. Tak ada lah. Cucuk USB point tu. Tengok tak lagi bergerak graf dia. Syirik kufur. Tauhid. Naik Islam tak stabil. Oh, rupanya bergantung kepada channel Astro mana dia tengok. Tak ada alat tu. Jadi nak buktikan macam mana? Maka perlu dibuktikan secara lahiriah, secara fizikal. Maka itulah adanya syariah. Dengan ada syariah, barulah kita tahu. Nama apa? Syafiq. Kamu? Johnny Depp. Dia apa? Tom Cruise, Johnny Depp, Ramalingam, Sami. Kan? Macam mana yang boleh bubuh nama sedap sangat? Yang bubuh nama Syafiq, yang bubuh nama Mastura. Tahu tak apa makna Mastura? Mastura tu tertutup. Kan? Lepas tu apa dia nama lagi? Apa nama ni, nama hak sedap-sedap Maya Karin. Kan? Rosita Cekwan. Tak boleh timpai dah. Jadi macam mana? Macam mana kita boleh buat nama yang cantik, kita boleh pakai baju yang cantik, kita boleh membezakan diri kita daripada orang yang tak pakai baju, daripada orang yang pakai baju seluar panjang, baju pendek seluarnya panjang, kita pakai baju kaki pendek. Nampak tak? Jadi macam mana yang membezakan kita? Jadi yang menjadikan kita sebagai manusia yang sebenarnya manusia dan juga manusia yang bukan haiwan itu syariah. Fakun minal imadi fi mazidi wa fi safa'il qalbi dhat tajdidi.
bikathratis salati wat ta'ati wa tarku ma linafsi min syahwati. Itu kata Ibnu Ruslan. Tak ada sini. Kena hafal matan Zubat. Matan Zubat ni masa saya mengaji dulu kat pondok dulu, kena hafal matan dia. Apa dia kata? Kita kena meningkatkan iman kita. Wa fi safa'il qalbi dzat tajdidi, dan juga sentiasa memperbaharui kesucian hati. Dengan apa? Bikathratis salati wat ta'ati, dengan banyak melakukan sembahyang dan juga at-ta'ah, perkara-perkara perintah-perintah dan juga larangan Allah. Itulah syariat. Wa tarku ma linafsi min syahwati, dan juga meninggalkan syahwat, nafsu syahwat yang berbekam di dalam jiwa ini. Kalau katalah tak ada hak tu, macam mana kita nak buktikan I am a true Muslim? Apa bukti dia? Apa indikator dia? Apa KPI dia? Apa rakyat Malaysia? Kamu jadi rakyat Malaysia dengan sebab apa? Apa bukti kamu rakyat Malaysia? Ustaz, saya memang Bangla. Apa bukti kamu rakyat Bangla? Lama baru. Kita rakyat Malaysia, kita tengok CJ beranak dia, ada nombor siri dia. Nombor siri ada. Kan? BX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama apa-apa. Kemudian ada kad pengenalan. Itu dalam Malaysia. Kan? Turun kena saman. JPJ tahan kat depan MACD tu. Memang tak boleh lari dah. Tanya, lesen. Awak tak minta surat apa tak? Kan kita pun kita bagi kat dia kad UiTM. Dia terima tak agak. Dengan UiTM dia zaman. Kan? Kita isi. Nak tengok kita warga negara kata. Kita pun bagi kad kahwin. Dia ambil kad kahwin tu, tapi kena sama juga. Macam mana pun. Dia kata kita pergi luar negara. Apa yang membezakan kita dengan orang lain? Apa? Kamu ingat dengan muka kamu ni orang tahu, kamu ni Malaysian. Kamu pergi ke negara Arab, dia tengok lain daripada dia kata kuri. Entah kuri. Saya duduk sana 5 tahun. Entah kuri. Entah sini. Dia cuma kenal Korea, Cina. Kita pun kata anak sini. Arafta Jackie Chan? Do you know? Who is Jackie Chan? I know him. Duduk sebelah rumah. No, dia main. Macam mana Jackie Chan? This my turn. Tadi dia duduk main-main dengan kita. Dia tanya kita Jepun ke apa ke. Kita habaq kata kita kenal dengan Jackie Chan, dia main. Aku dengan Jackie Chan memang biasa lah. Petang-petang kami duduk berlatih kungfu. Lepas tu dia cok. Ataupun bodoh orang diperbodohkan oleh kita. Sebab tu dengan asisi macam tu pun dia boleh diperbodohkan. Tambahlah kita boleh bodoh. Kita pergi kali pertama sekali dia tanya, "Antau tak Mesir apa?" Tak tahu. Mesir dunia, mother of the world. Oh, betul. Sebab Malaysia adalah father of the world. So, kita kahwin, you jaga. Anak mesti 5, jaga you. Dia kenal lagi. Jadi, kena ada pasport. Dengan pasport tu lah benda-benda yang nampak. Nak buat pasport bukan boleh duduk saja. Kena bayar 300, kena pergi ke immigration. Pasport itulah syariahnya. Di peringkat dalaman IC-nya. Di peringkat lebih kecil lagi masa nak daftar sekolah surat beranaknya. Jadi manusia tetap memerlukan kepada benda-benda fizikal, dokumen-dokumen yang boleh dilihat. Walaupun zaman sekarang zaman online. Kan? Tapi macam mana pun kalau pergi tabung haji mesti kena pakai cap jari juga. Sebab apa? Itu bukti yang paling kukuh. Bukti yang paling kukuh, syariah banyak, peraturan banyak, undang-undang banyak, agama banyak. Tapi agama hak mana? Syariah hak mana? Hanya semata-mata untuk membuktikan akidah. Jadi sebab tu kita kena ingat. Bila kata ada setengah orang tu dia kata saya memang beriman. Tapi saya tak mau semayang sebab nak semayang ni payah. Nak kena pada pembuktian keikhlasan. Kan? Benda-benda ikhlas ni kita bukan nak kena menunjuk. Nak kena ajak AP pasal biarlah. Mana boleh macam tu.
Al-aqidatu aslun wasyari'atu far'un. Maka sebab itu akidah itu adalah tunjang, dia punya foundation. Wasyari'atu far'un, manakala syariat itu adalah cabang. Kan ibarat pokok, dia punya akar dia, kita tak nampak. Kalau nampak akar tu boleh kat Hindu, habis dia buat kuil gantung. Jadi sebab tu akar tu bawah. Yang kita nampak itu ialah batang dia dengan rimbunan dia, cantiknya pokok tu. Jadi begitu. Cantiknya pokoknya itu ialah kerana apa? Akar di bawahnya itu. Kalau katalah akar tu timbul, jatuh pokok tu, mati. Daun yang kita tengok cantik elok tadi, buah-buahan yang kita duk petik selama beberapa tahun, habis macam tu. Jadi kedudukan akidah dalam Islam ini hiya al-aslu, yang asal, yang menjadi foundation kepada pembinaan syariah. Syariah dia kata asarun tastabi'uhul aqidatu. Syariat ini adalah merupakan kesan daripada keimanan kepada Allah. Wa min sama dia kata tidak wujud syariah, peraturan undang-undang ni tak ada kalau kata tak ada syariah, tak ada akidah. Kita nak percaya apa? Semuanya kita semayang. Betul, hukum semayang wajib, puasa wajib. Tapi kalau kamu tak semayang, siapa tahu? Kalau kamu tak puasa, puasa lah yang paling seronok sekali. Siapa puasa, siapa tak puasa, tak ada siapa tahu. Kecuali diri kita sendiri. Tapi orang yang berpuasa, orang yang bersemayang, walaupun dia tahu dia tak ada apa-apa, penat, memang penat semayang, puasa pun penat, tak ada siapa bagi hadiah kat kita. Cukup sebulan dibuka dalam tabung haji, malaikat tulis di situ anda mendapat 6 sen keuntungan telah dikreditkan ke dalam akaun anda daripada Allah. Thank you. Oh, dia bukan macam tu. Jadi semua benda tu kita buat sebab apa? Sebab kerana akidah kita yakin yang Allah itu akan mengganjari kita, membalas kepada kita. Jadi sebab itu orang yang tak melaksanakan tuntutan syariah ni, tak boleh kita kata iman dia kuat, iman dia hancur. Sebab tak ada satu indikator yang jelas di sisi Tuhan untuk membuktikan dia sebagai seorang Muslim yang baik, dia sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Dia gagal sebab dengan cara itu saja. Cuma kita tak boleh kata ke dia lah, tetapi Allah yang kata, Rasul yang kata, maka kita kata ke dia, ke orang macam ni kerana Allah kata ke dia. Jadi sebab tu kita kena suruh, kita kena ajar, kita kena bom asrama. Kalau kata tidak belajar dah melawak. Jadi hak mana tak mau semayang tu kita tangkap cempung, tahu 2 bilik, janganlah 2 tingkap, mampu pula. Dan juga syariat ini tidak berkembang melainkan dia kata fi zillil akidah, berkembang di bawah naungan akidah. Seiring, tak boleh kita buat benda yang Tuhan tak bagi buat. Takat yang Tuhan benarkan sudah. Orang rasa tak cukup, tak cukup dengan sembahyang 5 waktu, dengan qiyamul lail, dengan witir, dengan duha, rasa tak cukup. Tuhan kata buat dekat mana yang cukup. Hak rasa tak cukup tu sebab hang seorang saja, sebab hang tak kerja. Kan, orang lain yang duk kerja, orang lain yang takbir negara, hang yang duk keluar cari makan, nak bagi sara hidup hang. Memanglah hang rasa hang tak cukup sebab hang tak buat kerja apa. Jadi begitu. Maka sebab itu pelaksanaan hukum hakam ini sebenarnya dari segi kesungguhan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu sebenarnya dia bersandarkan kepada dia panggil kekuatan rohani. Iman yang kuat akan meningkatkan amalan, amalan yang banyak. Komitmen kita terhadap syariat ini disebabkan iman kita yang utuh. Kalau kata iman kita turun, amalan kita akan lower. Dia tak akan berlaku semua yang hebat banyak tiba-tiba tak beriman. Tak boleh macam tu. Baik.
silatul aqidah bisyariah, hubungan akidah dengan syariah ni dia kata. Fal Islam, dia kata, yuhaddimu ta'anuq asy-syari'ati wal aqidah. Islam ini dia sangat, kita kata, mengeratkan hubungan di antara syariah dengan akidah dalam satu tautan, yang mana akidah dan syariah ini tidak boleh timbul wujud berdiri dengan bersendirian, tak boleh. Kerana akidah inilah yang menjadi, dia panggil apa, momentum yang menolak, kita kata, manusia untuk melakukan syariat, untuk melakukan perintah. Wa syari'atu, dia kata, talbiyatun linfi'alil qalbi bil aqidah. Dan juga kita melaksanakan syariat itu kerana kita menyambut suruhan akidah tadi, kerana Tuhan suruh kita buat. Pasal apa kita tak mencuri? Sebab apa? Sebab kita rasa Tuhan tu tengok kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan juga kerana kita mempercayai yang Allah Subhanahu wa taala itu lahul baqa' wa sam'u wal kalam. Tuhan nampak, Tuhan dengar apa yang kita buat. Oleh kerana Allah itu ada, Allah itu dengar, Allah itu tahu apa yang kita ada. Kita rasa berdosa, bersalah sangat walaupun orang lain tak tahu, sebab Tuhan nampak. Jadi sebab itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini dia mendorong kita untuk menjadi manusia yang baik. Orang yang jahat, orang yang terjadi jahat, kerana apa? Kerana dia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu jauh. Walaupun dia sebagai seorang Islam, tetapi dia bukan sebagai seorang mukmin yang sempurna. Sesiapa yang beriman dengan akidahnya kuat, wa algha syariah, tetapi dia mengabaikan syariah, dalam bahasa yang lebih mudah, tak mau pakai tudung, tak mau pakai sembahyang, tak mau sembahyang, pakai selok pendek, warna rambut, kuku panjang, dicat kat kuku tu macam-macam lambang UiTM. Dan maaf cakap, kadang-kadang saya secara personal saya duk lalu balik duk tengok, kita UiTM, kita universiti, kamu kena rasa yang kamu berada di universiti. Universiti adalah merupakan tempat melahirkan sarjana dan juga tempat berkumpulnya sarjana. Kita nak bunuh orang yang bijak-bijak di Malaysia ni, bukan kita pergi bom Hard Rock Cafe, tapi kita bom universiti. Kita sekat orang masuk universiti. Sebab hak masuk universiti memang ialah yang selected di antara yang terpilih. Orang yang terpilih, orang yang bijak, orang yang pandai, stafnya, pensyarahnya, studentnya, dalam pelbagai jurusan kos yang diambilnya, mereka merupakan yang terbaik dalam kalangan masyarakat. Yang terbaik di kalangan masyarakat haruslah menjadi contoh kepada orang bawahan, dan masyarakat melihat kita. Bayangkan high expectation mereka kepada pelajar-pelajar universiti. Tiba-tiba pelajar tak jaga syakhsiat. Tak kisahlah, asalkan menutup aurat, betul. Tapi adakah dengan cara, contoh perempuan pakai baju hak ketat, lepas tu dia pakai apa nama, hak sarung tangan, betul dia menutup urat. Dia menutup uratnya yang berwarna biru tu saja, dan juga kulitnya yang berjerawat, berkutu. Tapi nampak susu badan. Saya tak cakap orang lelaki kalau pakai ketat macam tu pun muntah. Tiba-tiba lalu depan kita, Assalamualaikum Ustaz, hampir jom sikit boleh tak? Tapi kalau kata orang perempuan main macam tu, walaupun dia pakai tudung, tapi dia pakai ketat, lain dari segi tubuh badannya tu pun lain, menarik minat kita untuk melihatnya. Khusyuknya sangat lain. Lebih khusyuk daripada semayang. Seronok kita bagi.
Jadi masyarakat tengok orang kata, ini pelajar UiTM, ini pelajar Universiti Melaya, ini pelajar USM, sama saja dengan anak kami hantar masuk universiti. Jadi apa beza? Saya tak nak bandingkan dengan politek ke apa ke, tapi kita tengok kita. Dia sampai pelajar daripada politeknik dan universiti lain, mereka tengok saja cara manusia tu jalan, mereka tahu ini pelajar UiTM. Oh, pelajar lelaki ni pelajar UiTM, jalan tunduk tak tengok, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, hidup Melayu. Dengan hak perempuannya cuy, tak apalah, tunduknya. Bila orang tengok, astagfirullahalazim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi bawa buku chemistry apa semua. Maya orang tahu ini student UiTM, jadi orang akan respect. Tengok-tengok, ini mesti ustaz UiTM jalan atas angin. Hebatnya makanya tu. Ilmu meringankan badannya mencapai tahap yang tertinggi sekali. Jadi sekarang ni tak ada beza, kan? Syarah UiTM, syarah universiti, ustaz-ustaz pun sama saja dengan rambut panjangnya, dengan sama pilepok kat kafenya. Kita pun confused. Ni Maharaja Lawak Mega ke ataupun pencetus rumah sebab dua-dua kelakar. Kan? Ini penyanyi apa ni sebab dua-dua boleh menyanyi. Kan? Awi boleh menyanyi, ustaz-ustaz pun boleh menyanyi, boleh pergi. Jadi tak mana yang beza. Saya tak menyalahkan pendekatan dakwah itu boleh terbuka. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak tarik orang muda, menggambarkan seolah-olah orang muda kita ni teruk nak ajak pergi semayang pun kena tunggu ustaz pakai rambut banyak baru boleh main. Bro, kau main kita pergi semayang nak kena ajak dengan cara tu, punya teruk. Dan saya tak mau budaya ni berlaku dalam UiTM. Sebab kita universiti, orang lain kalau kata dah mereka peringkat politek, mereka sekolah menengah, tak apa, kamu universiti, kita universiti. Kalau saya pun cuba untuk menjaga sukses saya, berbangga dengan universiti, kalau pejabat-pejabat takkan tak berbangga. Kalau tak suka dengan UiTM, bicara universiti lain. Saya suka. Ataupun orang tu dia mengambil syariah tetapi dia mengabaikan akidah, tak peduli, kan? Pakai salib pula, pakai baju heavy metal, pakai baju apa nama kalau zaman saya dulu Metallica, Iron Maiden, lepas tu Chrome. Budak-budak lah ni kumpulan boy, lepas tu kumpulan spin. Syarat kan? Time semayang apa nama ni, macam tu lah. Maknanya mengabaikan akidah juga tidak boleh. Jadi dia tak la yakunu musliman indallah, dia tidak menjadi seorang muslim yang baik di sisi Allah. Wala salikan fi hukmil Islam fi sabilin najah, maknanya dia tidak mengikuti cara Islam macam mana untuk berjaya selamat di dunia dan akhirat. Al-musawah baina banil insan bin nisbah lil Islam. Dia ada dua lagi. Dia punya macam beberapa pengantar sebelum kita masuk membahas dan secara detail tentang babul akidah. Jadi konsep-konsep ini seterusnya dia kata, dalam Islam ini semua manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam meletakkan yang apabila seseorang itu dia menganut akidah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan orang lain, sama akidah, one akidah. Dan juga syariatnya itu sama, tanpa melihat perbezaan di antara manusia, perbezaan keturunan, perbezaan ras, perbezaan bahasa, perbezaan etnik. Jadi semua itu disatukan dalam akidah dan juga syariat Islam. You tak ada beza pun. Bila kata masuk Islam, semua manusia sama. Kamu sebagai pemimpin, bila kata kamu masuk Islam, kamu sama. Semayang kamu sama, cara baca Fatihah kamu sama.
Puasa kamu sama, start daripada waktu subuh sampai waktu maghrib. Bukan kerana kamu orang kaya kamu boleh berbuka awal. Bukan. Bukan kerana kamu kaya, kamu pergi buat haji, kamu boleh duduk depan Kaabah. Tak. Masa tu tak ada siapa kenal dia kaya ataupun yang miskin. Sebab apa? Semua sama. Masa tu kita cantik tak mana macam orang perempuan orang tak nampak dah. Nak cantik macam mana tiba-tiba pergi duduk di celah pokok Afrika. Orang tak nampak gigi dengan mata kat warna putih saja. Tak pasang kita. Orang tak tengok pun. Walaupun mungkin kita kat Malaysia ni ratu cantik Malaysia ataupun ratu cantik UiTM. Jalan hege catwalk. Bang, kena langgar dengan belak. Ya jalan, tengok. Bukan nak tengok jalan, dia tengok orang parti aku dah. Yang terlebar daripada jauh, pin. Kang. Masuk dalam email staff. Kita seorang pelajar meninggal dunia. Apa dia langgar dia? Baik. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, Tuhan kata, sesungguhnya kami menciptakan kamu lelaki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tengok Tuhan kata apa? Kami menjadikan kamu itu syu'uban dalam pelbagai puak, wa qabaila dan juga etnik. Memang Tuhan buat. Dan Tuhan tak cerita lah warna, Tuhan tak cerita sebab etnik ni dia ada macam-macam. Ada etnik kulit putih, ada kulit kuning, ada brown, ada yellow, ada white, ada black, ada sawo matang macam kita. Tujuannya, perbezaan etnik ini tujuannya apa? Tuhan buat lita'arafu, supaya kamu dapat berta'aruf, saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Bila kata selera manusia ni berbeza. Kalau kita kata lah, siapa kata putih tu cantik? Selalu kita terbayang. Kamu pun nanti ni bila dapat markah, cik balik cerita kat mak. Mak ni ada pada kawan dengan seorang ni. Kami yang sama-sama adalah nak grab. Budak mana? Budak Selangor. Putih tak putih? Mak nak tanya tu pun hitam legam. Boleh dah. Persepsi meletakkan yang orang putih tu cantik. Dan memang macam tu pun. Jadi kalau macam tu punya cerita, kita akan kata orang yang gelap ni memang tak ada harapan, tak ada siapa kenal kat dia. Saya bertanya dengan kawan-kawan daripada Afrika, apa perasaan kamu bila kamu kahwin dengan sama-sama perempuan Afrika? Oh, dia kata bagi kami dia kata lagi hitam perempuan itu lagi sensasi rasanya. Jadi sebab tu tengok-tengok Semang tiba-tiba lalu bagi Afrika. Oh betul ya dia yang kita. Jadi kalau kulit macam orang perempuan student UiTM, perempuan kita kalau rasa tak ada masa depan tu sebenarnya bohong saja. Kalau kata hak lagi gelap daripada kamu pun orang suka, tambahlah kulit macam kamu. Lepas tu, hang tak kenal ke hak yang putih-putih macam yang Arab? Oh, dia kata, kami kalau putih kat sana, kami anggap benda tu black. Orang tu cacat. Jadi macam kita tengok orang kulit hitam, pejam mata, orang pun kata, wih bagus ni, duduk tepi orang perempuan, menundukkan pandangan. Sebabnya tak tergamuk nak buka. Jadi macam tu lah juga, bila kata dia tengok orang Melayu, ni orang ke? Siapa ni? Manusia ke dah jenis kecil-kecil. Dia tak mau kecil-kecil ni. Dia mau style boleh buat smackdown, buat gaya style melambung mula-mula dia stun. Lepas tu jadi Tuhan buat itu cantik. Cuma kadang-kadang manusia ni boleh kerana dia kata dia tak ada jodoh kat Malaysia. Oh, saya pun tak tahu lah, tak boleh nak kahwin sebab tak ada siapa. Itulah ustaz pun tak mau. Aku bukan tak mau, aku takut. Jadi pasal tak ada jodoh. Konsep tidak ada jodoh ini tak betul sebenarnya. Sebab semua manusia ada jodoh dia. Itu termasuk di dalam ketetapan qadar yang Tuhan buat untuk dia. Ada.
Tapi bukan di Malaysia, mungkin di Timor Leste. Mungkin dia kena cari ikut belah Afrika Tengah, ataupun dia cari dah ikut belah Rusia ke apa ke ada. Jadi pergi cari ikut belah sana, berhijrah lah. Kan? Saya pun sebenarnya hampir-hampir lah nak kahwin dengan orang Arab. Tak mau. Saya lah tak mau. Besar. Payah dah lagi. Naik kereta kancil, saat lagi dia sengit sebelah. Saya orang kata nak merempit macam ni. Kita ni pula kalau kata orang perempuan kita lepas beranak, dia kena tunggu, dia kena jaga badan dia bagi elok, baru dia slim balik, makan jamu hak ni. Menikah dengan orang Arab masa dia nak darah. Dia faham. Lepas dia kahwin, adat dia larang menunggu ke apakah. Dia kena bagi shape badan dia jadi segi empat tepat. Kalau tidak, perempuan tu tak subur. Oh, jam. Bayangkan, kita pun heran, pinggang tang mana sebenarnya ni? Sebab semua pinggang tak ada beza, macam kereta juara. Jadi begitu, mau kat pinggang macam tu. Saya kata, saya hidup saya perlu bahagia. Saya tak mahu. Jadi walau bagaimanapun, celah-celah tu manusia ni dia ada taste pelik. Dia ada pelik, dia tak mau sebangsa, dia nak orang lain. Kan? Jadi sebab tu perkahwinan interracial ini sebenarnya dia melahirkan anak-anak bijak. Kan? Jangan nikah satu negeri, satu daerah, satu kampung. Nikah main mana? Kelantan, Pasir Mah. Sama-sama Pasir Mah. Anak tu keluar tak jadi mah. Oh. Kan? Jadi sebab tu kahwin dengan anak luar negeri. Dia terkejut. Jadi orang kata apa, benih hak daripada Kelantan tu dia bertembung dengan hak Sarawak tu terkejut. Kapor ni? Mai kami. Sebab tu anak tu keluar daripada perut tu turun pegang pen. Wah, Malaysia. Kemudian Tuhan kata, kan, Tuhan yang buat kasta ni. Bukan kasta, Tuhan yang buat perbezaan etnik ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan menilai dari sudut atqakum, yang paling bertakwa. Maknanya yang paling bertakwa itulah yang paling baik. Sama ada hang hitam ke, hang gelap ke, hang coklat ke, hang warak ke, hang orang Melayu hidung hang penyek ke, hidung hang mancung ke. Tuhan kata yang paling bertakwa itulah yang paling baik di sisi aku. Soalnya adalah siapa boleh mengaku dia yang paling bertakwa. Dan yang keduanya ialah siapa yang boleh tahu seseorang itu lebih bertakwa daripada dia. Tak ada siapa yang tahu. Tuhan saja yang tahu. Walaupun Tuhan buat perbezaan itu, tapi Tuhan letakkan penilaian kebaikannya itu ialah dia sendiri yang tahu. Maka kamu haruslah berusaha untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan jadi yang terbaik. Dan kemuliaan itu Tuhan tunjuk. Kadang-kadang Tuhan tak bagi dalam bentuk kekayaan, Tuhan bagi dalam bentuk-bentuk lain. Kita tengok orang tu kan, pasal dah kadang-kadang kita pernah jumpa, tengok miskin, susah, gelap, hitam, tapi mukanya bersinar, berseri, nampak hidup dia senang, relax. Tengok dia senyum, cantik. Ada semua tu putih, comel, tapi tengok muka tak ada nur, tak ada cahaya, serabut, gigi tak gosok. Bodohnya. Baik. Jadi sebab itu, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ni dia menolak sistem kasta. Tuhan membuat perbezaan darjat untuk kebaikan manusia, tapi Tuhan tidak membuat kasta. Yang membuat kasta itu adalah manusia. Tengok dalam budaya Hindu kan, dia ada kasta, dia bagi kepada kasta Brahmin, dia bagi kepada yang kedua iaitu Kshatriya, kemudian Vaishya, kemudian kasta Shudra, yang paling bawah sekali itu ialah kasta Parih. Dia juga yang bahagi. Brahmin ni ialah untuk jadi tutup guru, ustaz, jadi raja, orang yang menelaah ahli falsafah. Macam saya ni kira Brahmin. Kemudian yang keduanya ialah Kshatriya. Kshatriya ni ialah macam
yang jadi panglima, yang jadi pemimpin, yang jadi Perdana Menteri, yang jadi tentera. Jadi hak ni kasta Satria, Satria baja hitam, Satria yang kita sebut Satria tu, guna istilah Hindu. Kemudian Waisya ini ialah yang meniaga, yang buat bisnes, yang menyediakan makan minum. Jadi hak ini kasta. Kasta yang seterusnya ialah Syudra. Ini hak kerja di ladang, hak kerja hamba lembu, hak kerja kita kata mengukui padi. Manakala hak bawah sekali, hak pariah ni bukan saya yang kata, hak ni memang dalam tradisi mereka. Ni hak teruk sekali ni, hak pencacai, mengangkut najis ni. Jadi siapa yang buat? Dia yang buat. Perkahwinan antara Brahmin dengan hak ni tak boleh. Bayangkan seorang daripada kasta bawah, daripada Syudra dan pariah tu, dia nak ambil benda daripada kasta Brahmin, dia letak duit tu tak boleh dipegang secara direct. Bukan bersentuh boleh, ambil duit, pegang tu tak boleh. Kalau katalah kasta Brahmin itu dia ambil direct daripada kasta Syudra dan pariah tu, dia kena basuh dengan barang tu dengan diri dia, kena pergi menyelam dengan sungai Ganges berapa kali untuk nak buang sial daripada kasta bawah tu. Cara dia macam mana? Duit tu kena letak dalam dulang tu pula ada air, basuh duit tu, pusing, baru boleh guna. Jalan tiba-tiba tersentuh, Allah, kena balik basuh baju sama. Bayangkan dalam keadaan sistem kasta seperti ini, tiba-tiba Islam sampai di India. Bila kata orang daripada kasta pariah, daripada Syudra, Vaishya ni, dia masuk Islam, dia boleh berkomunikasi sama level, duduk semayang satu saf, malah boleh jadi imam kalau katalah dia bijak, dia alim daripada Brahmin dalam Islam. Jadi sebab itu antara faktor inilah yang menyebabkan Islam itu diterima cepat di India dan juga di alam Melayu. Sebab kita pun hidup dalam sistem feudal. Ada tuan tanah, ada tok 32, ada tok 4, ada orang kaya ni. Orang nak sampai kepada raja ni, jenuh rakyat. Jadi sebab tu bila kata mai Islam, time semayang ni, raja berapa kerat sangat boleh jadi imam, kecuali Sultan Kelantan. Sultan Johor? Mana Sultan Johor? Boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam untuk membantu motor berkuasa besar dalam kembara mahkota Johor. Berbangga betul orang Johor ni, yang seronok. Jadi begitu. Berapa kerat sangat boleh jadi imam? Bukan untuk orang Johor. Jadi itulah orang kata apa, macam mana Islam ni dia nak membawa kepada akidah yang sama, syariah yang sama. Dia membetulkan banyak konsep-konsep yang salah dalam pemikiran manusia. Akidahnya betul, syariahnya betul, Tuhannya satu, mempercayai kepada rukun-rukun iman dan juga mengamalkan rukun-rukun Islam, menjadikan semua manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencuri walaupun milik orang miskin, dia akan kena hukuman yang sama. Sebab tu Rasulullah kata, dalam satu kes ada seorang perempuan Quraisy daripada kabilah Makhzumiyah. Jenis orang kata apa, orang bangsawan, dia mencuri. Dia curi itu pula daripada milik seorang hamba. Oleh kerana barang yang dia curi ni, alamak, boleh gantilah, kan? Kita pun kalau kata duk ambil apa, kita boleh gantilah. Alah, gua boleh bagi tahu pak gua boleh bayar balik dah, kan? Apa tu kisah, kan? Jadi mereka pergi jumpa Rasulullah. Mereka takut. Mereka pergi jumpa anak cucu angkat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid. Suruh Usamah. Orang lain ni tak berani nak dikecek Nabi, nak cakap pasal ni, kecuali Usamah. Sebab Nabi sayang sangat kepada Usamah bin Zaid. Usamah pun pergi jumpa Nabi. Usamah kata, wahai Rasulullah, apa kata kita gantilah hukuman potong tangan perempuan daripada Makhzumiyah tadi itu. Kita ganti dengan denda ke apa ke, masuk penjara ke, dan kita bayar balik kerugian yang dialami oleh hamba tu. Alamak. Sebab apa? Kalau katalah
kita ni pun bukannya apa pun, dia tu cuma hamba saja, bukannya ada makna sangat pun. Kalau katalah kita jatuhkan hukuman kepada perempuan ni, dia tu tetap hamba, tak ubah pun hidup dia, kan? Kalau katalah pak dia tu kerja bawa bas, bawa taksi tu juga bukan kerana hukuman ni tiba-tiba dia boleh jadi Perdana Menteri. Jadi Rasulullah dengar macam tu, Rasulullah marah. Rasulullah kata, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau katalah Fatimah binti Muhammad, anak dia, mencuri benda yang sama, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangan dia. Walaupun dia anak aku, walaupun Fatimah itu digelar sebagai Ummu Abiha, anak yang menjadi ibu kepada bapa dia, dia yang duk serve pak dia. Sayangnya Nabi, tapi Nabi kata tak teragak-agak dia nak potong tangan anak dia. Memang anak dia tak mencuri. Kalau anak aku pun aku sanggup potong tangan kerana melakukan jenayah tambah tangan orang lain. Pembelaan seperti ini tidak akan diperolehi dalam mana-mana akidah, dalam mana-mana syariat selain daripada akidah dan juga syariat Islam. Kalau you nak rasa konsep equality, bersamaan di kalangan manusia, you masuk Kristian, you rugi. Sebab apa? Sebab Tuhan dan anak Tuhan you bukan muka macam you, muka macam orang Eropah. Kalau saya kata tak adil Tuhan memilih anak dia di kalangan ras orang Eropah. Jadi sebab itu orang Eropah dia rasa dia superior. Sebab tu pada zaman Renaissance, zaman dia terbuka, dia hantar semua penjelajahan ke dunia luar, sampai dia orang kata apa, menakluk tanah Melayu, menjajah tanah Melayu, main dengan jiwa rasa superior. Kalau katalah kamu nak rasa hidup berkasta, pergilah masuk dalam agama Hindu. You akan rasa teruknya kalau kata you dilahirkan sebagai seorang syudra ataupun baret. Soal dilahirkan kaya, miskin, hitam, gelap ni Tuhan yang bagi. Kita tak boleh minta. Bila Tuhan buat kita lahir daripada orang Melayu, mai daripada pak bawa bas macam saya dulu, kita rasa rendah diri, superior. Aku ni nak jadi apa? Tengok anak orang lain kaya, tapi rupanya Tuhan bagi kita boleh masuk universiti, boleh kerja, boleh jadi hebat, dan boleh berjumpa dengan ramai orang, walaupun pak kita tu dulu bawa bas. Dan syarikat bas tu pun dah tak ada dah, dah tutup dah. Jadi bila kata kita masuk Islam, masa time nak semayang ni, orang tak kata dah. Orang kata cepat siapa boleh jadi imam ni. Orang tak kata dah, anak driver bas jangan, anak taksi jangan. Kalau kira macam tu, tak ada siapa boleh jadi imam. Jadi keadilan untuk kamu rasa kita sebagai manusia yang dihormati ini tak akan dijumpai, ditemui melainkan dalam Islam, dalam akidahnya dan juga syariat. Jadi itu saja pengajaran untuk kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita sambung minggu depan, kita akan masuk tentang bab al-aqidah utuh. Dan ini adalah beberapa konsep-konsep asas yang perlu kita faham sebelum kita masuk dalam membicarakan tentang akidah dan juga syariat nanti. Jadi apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang dari diri saya sendiri. Dan sebelum itu, ada tak soalan? Apa-apa nak tanya? Seminit dua. Baik, kalau tak ada, kita tangguh kuliah kita sehingga minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.